lebih lama lagi, jadi saya menjemput saudari Christine untuk menyampaikan ujar beliau yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam IPGKT bersama menggenggam dunia. Terima kasih pengerusi majlis yang dihormati pensyarah kursus keterampilan berbahasa Puan Fazliatun binti Ahmad, seterusnya rakan-rakan dan hadirin hadirat sekalian. Nama diberi Nurul Khairina Christine binti Zainuddin dan berdirinya saya pada hari ini adalah untuk menyampaikan satu syarahan yang bertajuk Isu dan Halangan Komunikasi dalam kalangan pelajar Institut Pengajian Tinggi. Sebelum saya pergi dengan lebih jauh, ingin saya kemukakan satu soalan. Adakah hadirin semua tahu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan rangkai kata halangan komunikasi? Hadirin yang dihormati sekalian, menurut Kamus Dewan edisi keempat, halangan bermaksud arai, gangguan, rintangan dan tegahan. Manakala komunikasi pula didefinisikan sebagai perhubungan secara langsung atau perhubungan dengan perantaraan seperti surat, radio, telefon dan lain-lain. Melalui definisi yang saya nyatakan sebentar tadi, dapat dilihat dengan lebih jelas rangkai kata halangan komunikasi ini membawa maksud perkara yang menjadi gangguan sewaktu berkomunikasi atau sewaktu seseorang melakukan proses pertukaran maklumat, perasaan, idea, fikiran dan lain-lain secara langsung melalui pelbagai jenis perantaraan. Baiklah, berbalik pada tajuk kita pada hari ini, iaitu isu dan halangan komunikasi dalam kalangan pelajar Institut Pengajian Tinggi. Antara halangan yang akan saya kupas pada hari ini ialah pelajar malas menguasai bahasa kedua, iaitu bahasa Inggeris, pelajar malu apabila melakukan kesalahan semasa berkomunikasi dengan pelajar lain, dan pelajar kurang keyakinan diri. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, perkara pertama yang akan saya kupas ialah berkaitan dengan halangan pertama, iaitu pelajar malas menguasai bahasa kedua, iaitu bahasa Inggeris. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat beberapa institut pengajian tinggi, terutamanya institut pengajian tinggi swasta yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar bagi memudahkan pelajar-pelajar berkomunikasi dengan pelajar-pelajar antarabangsa. Dan yang paling penting, pelajar tempatan itu sendiri menguasai bahasa kedua tersebut. Hal ini bagi memudahkan pelajar tempatan untuk berurusan dengan pelajar antarabangsa, khususnya semasa menyiapkan tugasan. Bukan itu sahaja, penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar juga penting agar mereka mudah diterima masuk ke sesebuah syarikat ataupun sesebuah organisasi. Hal ini kerana sektor pekerjaan pada zaman ini memerlukan pekerja-pekerja yang mahir dalam berbahasa Inggeris. Jadi, sekiranya pelajar-pelajar ini tidak mampu dan tidak menguasai bahasa kedua, iaitu bahasa Inggeris, mereka berkemungkinan tidak mampu untuk menjawab soalan-soalan dan sebagainya. Dan interaksi di antara pelajar dan penemu yang tidak baik ini mampu membuatkan mereka tidak diterima masuk ke dalam sektor-sektor tersebut. Dan perkara ini mampu menyumbang kepada faktor yang menyebabkan pelajar Institut Pengajian Tinggi menganggur. Tegasnya, komunikasi pelajar akan menjadi tidak menentu apabila pelajar sendiri tidak mampu menguasai bahasa kedua, iaitu bahasa Inggeris. Hadirin sekalian, halangan kedua yang akan saya kupas ialah pelajar malu apabila melakukan kesalahan semasa berkomunikasi dengan pelajar lain, terutamanya ketika menggunakan bahasa Inggeris. Seperti yang kita tahu, pelajar tempatan di Institut Pengajian Tinggi perlu berinteraksi dengan pelajar-pelajar antarabangsa menggunakan bahasa Inggeris.
Sebagai seorang pelajar, kita pasti malu dan memikirkan pendapat orang lain apabila kita berucap atau bercakap di hadapan umum. Perkara seperti ini adalah halangan utama kepada pelajar IPT untuk berkomunikasi dengan berkesan. Perkara ini juga menjadi cabaran kepada mereka untuk melaksanakan tugas dan sebagainya. Maka pelajar seharusnya mahir menggunakan bahasa Inggeris khususnya agar dapat berkomunikasi dengan pelajar-pelajar antarabangsa. Seterusnya tugasan-tugasan juga dapat diselesaikan dengan mudah. Hadirin yang saya kasihi sekalian, isu keyakinan diri dalam kalangan pelajar adalah perkara yang sering diperkatakan. Dapat dilihat, pelajar biasanya gemuruh apabila berhadapan dengan orang ramai dan mereka pasti tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Pelbagai kajian telah dijalankan bagi mengatasi masalah keyakinan diri ini. Namun, keyakinan diri terletak di atas kemampuan pelajar itu sendiri kerana ia akan membuktikan tahap keberkesanan dan keterampilan komunikasi pelajar itu sendiri. Bagi mendapatkan keyakinan diri yang baik, pelajar perlulah sentiasa berhadapan dengan orang ramai bagi menghilangkan perasaan malu, gemuruh dan sebagainya, sama ada dalam aspek perbincangan akademik maupun perkara-perkara lain. Saudara-saudari generasi kelas pertama, akhir kalam, setiap pelajar perlulah sentiasa yakin dan bersedia dengan apa yang bakal dihadapi semasa berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Tegasnya, komunikasi yang berkesan datang daripada pelajar yang berkeyakinan dan sentiasa berfikiran positif. Sekian daripada saya. Terima kasih.